بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وبركاته وسلم: السلام قبل الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umur Ummatil Islam wa Qurbu Zuhuril Mahdi alaihi salam daripada Syekh Amin Muhammad Jamaluddin, yang telah pun kita masuk pada catatan di muka surat yang ke-99 pada pertemuan yang terakhir sebelum daripada bulan Ramadan. Tajuk pada malam ini di muka surat yang ke-99 adalah wacana dan rencana daripada 3 perkara yang telah pun kita kongsikan pada pertemuan yang lalu, iaitu pada bab yang kedua berkenaan dengan penjelasan tentang peperangan yang dihadapi oleh Imam Al-Mahdi. Yang pertamanya perang melawan semenanjung Arab, yang keduanya peperangan menghadapi Parsi, dan yang ketiganya pula adalah peperangan menghadapi kaum Rom. Kemudian Syekh Amin Jamaluddin meletakkan di antara tajuk ketiga dan tajuk keempat, iaitu berkenaan dengan kesimpulan yang boleh diambil daripada hadis yang telah sempat kita sampaikan kepada tuan-tuan dalam pertemuan yang lalu berkenaan dengan siri peperangan di zaman Al-Mahdi. Berkata Syekh Amin, yang pertama bahawasanya peperangan dahsyat antara kita dengan Rom yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertempuran yang paling besar Al-Malhamah Al-Kubra akan berkecamuk di Syria, yakni dekat dengan kota Damsyik, di suatu tempat yang bernama A'maq atau Dabiq, dan pusat kepemimpinan bagi Al-Mahdi adalah di Ghutah, berdekatan dengan Damsyik. Antara yang disebutkan adalah bingkisan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fustatul muslimin yawmal malhamatil kubra bi ardi yuqalu lahal ghutah fiha madinah yuqalu laha dimashq khairu manazilil muslimin yawma izin. Pusat fustatun, kepemimpinan kaum muslimin pada hari pertempuran yang paling besar adalah di satu tempat yang bernama Ghutah, yang terdapat padanya satu Madinah, satu kota yang bernama Damsyik, yang mana ia adalah negeri kaum muslimin yang terbaik ketika itu. Hadis ini dimuatkan dalam sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim, dan disahihkan juga oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' As-Saghir. Dan keterangan tentang takhrij hadis ini juga adalah pada perkara dan tempat yang sama. Bila disebutkan tentang kesimpulan yang pertama ini, Nabi SAW memberikan satu gambaran bahawasanya perang yang berlaku di zaman Al-Mahdi adalah peperangan yang maha dahsyat, dengan gelaran Al-Malhamah Al-Kubra. Kata ulama, Malhamah itu sendiri diambil daripada kalimah laham, seperti yang kita sempat kongsikan dengan tuan-tuan perihal tentang Nabi Isa AS lahirnya di Baitul Laham. Hari ini dikenali sebagai Laham. Laham bermaksud daging. Bila disebutkan dengan Al-Malhamah Al-Kubra, baginda Nabi SAW pada pengetahuan nubuat kenabian Nabi SAW cuba membawakan kepada kita satu keadaan ataupun penampakan bahawasanya ketika berlakunya peperangan ini, laham ataupun daging-daging akan berkeceramuk, akan berceramuk penuh di kawasan, di sekitar tempat-tempat yang berlakunya peperangan. Antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis daripada riwayat Imam Ahmad itu, iaitu di kawasan sekitar Syria. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan kaum Rom dalam siri peperangan antara Al-Mahdi menentang kaum Rom, yang mana kelompok Rom apabila selesai pada satu sequel ataupun pada satu siri peperangan, mereka telah mengatakan bahawasanya biarkan kami membuat perhitungan dengan saudara-saudara kami yang tertawan untuk kami bunuh. Dan perkara ini kita akan dapat lihat antaranya pada muka surat yang ke-95 dalam pertemuan yang lalu. Kita sebutkan, qalatir rum khallu bainana wa bainal ladzi sabu minna nuqatiluhum. Kata orang Rom kepada orang Islam, biarkan kami untuk kami menyelesaikan urusan antara kami dan juga golongan yang datang daripada kami asalnya yang telah memeluk Islam. Sabu adalah satu perkataan yang berkaitan dengan orang yang dulunya agama yang tidak Islam masuk Islam, dipanggil dengan kalimah sabu. Baginda Nabi SAW juga digelar dengan kalimah yang sedemikian. Para sahabat yang terawal bila memeluk Islam juga digelarkan dengan panggilan sedemikian, iaitu orang yang meninggalkan agama asal memeluk Islam. Dan kemudian dijawab oleh orang Islam bahawasanya, la wallahi la nuqalli bainakum wa baina ikhwanina, sesungguhnya kami tidak akan membiarkan kamu untuk mengapa-apakan saudara kami. Maksudnya dalam beberapa siri peperangan yang dikatakan berlakunya persekutuan ataupun pakatan antara orang Islam dan juga beberapa orang di kalangan kelompok Kristian, mereka ada di antaranya telah memeluk Islam. Dan apabila kelompok Rom ataupun Kristian ini merasa ada kekuatan sedikit, maka mereka nak melakukan satu perkara yang buruk, iaitu nak membunuh orang Kristian yang memeluk Islam. Dan disebabkan itulah jawapan daripada orang Islam memberikan amaran dan juga ancaman tidak membenarkan orang-orang Kristian untuk melakukan apa-apa kepada saudara mereka yang baru saja memeluk Islam. Dan kata Syekh Amin, apabila disebutkan biarkan kami membuat perhitungan dengan saudara-saudara kami yang tertawan untuk kami bunuh, menunjukkan bahawa ramai dari kaum Nasara akan masuk Islam selepas peperangan Armageddon. Selepas daripada Malhamah Al-Kubra yang berlaku itu, akan ramai di kalangan kaum Nasara yang akan memeluk Islam.
dan akan berperang bersama Al-Mahdi dalam ketumbukan barisan utama pasukan kaum muslimin. Kemudian kaum Rom menganggap pula bahawa mereka yang memeluk Islam ini, yang baru saja mengikuti Imam Al-Mahdi untuk berada dalam ketumbukan utama barisan tentera umat Islam, mereka mengatakan mereka itu adalah orang yang sabu, yakni orang yang telah tertawan dan berbuat khianat kepada kelompok Nasara. Dan oleh kerana itulah maka kaum Rom ingin memulakan penyerangan yang berasingan terhadap orang-orang Nasara ataupun orang Kristian yang telah memeluk Islam selepas daripada Malhamah Al-Kubra demi untuk membalas dendam. Kemudian Syekh Amin juga memuatkan beberapa kesimpulan yang lain, antaranya pertempuran yang besar itu akan berlangsung selama 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut ini kata ulama adalah 4 hari yang memang dikenali sebagai perjalanan hari biasa. Apatah lagi ketika mana peperangan itu berlaku. Malhamah Al-Kubra ini berlaku hanya di waktu siang, menjelang malam tidak berlaku langsung peperangan, di mana bunyi pedang yang beradu tidak pernah berhenti kecuali apabila telah tiba waktu malam. Ini kata Syekh Amin Jamaluddin. Kemudian pada hari peperangan yang keempat, ia berakhir dengan beberapa keputusan yang disebutkan oleh Syekh Amin. Ada 2. Yang pertama, apabila selesai 4 hari peperangan tersebut, kaum Rom akan mengalami kekalahan mutlak, yakni kekalahan yang sangat buruk yang tidak ditemui oleh orang sebelumnya. Puak mereka akan terbunuh dengan jumlah yang besar dan tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah. Ini juga kita sebutkan dalam siri peperangan dengan Rom pada pertemuan yang lalu. Jadi sebahagian besar daripada mereka telah musnah pada waktu itu, dan Allah telah menurunkan musibah kepada mereka, kelompok kaum Rom. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada hamba-Nya yang mendapat petunjuk, yakni Muhammad ibnu Abdullah, Imam Al-Mahdi, setelah kaum muslimin menghadapi kesusahan dari cubaan besar yang menyesakkan dada dan mengakibatkan 1/3 daripada pasukan mereka melarikan diri dari medan pertempuran, yang mana mereka menghinakan kaum muslimin. Maka Allah pun menghinakan mereka dan tidak akan menerima taubat mereka selama-lamanya. Yang ini pada tajuk yang pertama. Ada 1/3 daripada bala tentera yang sudah bersiap siaga untuk masuk ke medan perang melarikan diri. Golongan 1/3 yang pertama ini Allah menghinakan mereka, iaitu tidak akan diterima taubat mereka selama-lamanya. Kemudian 1/3 daripada kaum muslimin yang datang daripada ketumbukan tentera yang masih lagi tersisa, mereka adalah golongan yang memperolehi syahid, memperolehi mati syahid. Manakala mereka lah yang dikatakan syahid yang paling utama di sisi Allah. Dan 1/3 baki yang terakhir, mereka itulah kaum muslimin yang Allah Ta'ala takdir tentukan untuk meraih kemenangan, dan mereka itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kehebatan bagi 1/3 yang terakhir ni adalah bukan takat mereka mendapat kemenangan yang besar mutlak, tetapi sedar daripada saat kemenangan itu sampai mereka meninggal dunia, mereka tidak akan pernah disesatkan lagi. Dikeranakan oleh mereka jugalah yang akan bersama-sama menentang dan juga menghabiskan Dajjal bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan disebutkan lagi mereka itu adalah tergolong daripada kalangan penghuni syurga. Dan yang keempat disebutkan oleh Syekh Amin, ada beberapa perkara yang menjentik nilai logika manusia pada hari ataupun pada zaman ini, kerana disebutkan apabila dipaparkan berkenaan dengan 2 hadis tentang peperangan antara kaum muslimin dengan tentera Rom dan juga Parsi, disebutkan oleh Syekh Amin yang pertama adanya teks yang menyebutkan kuda dan pedang, iaitu mereka menggantungkan pedang mereka di pohon zaitun. Ini itu dia ada sebut, bila mereka dah habis satu sesi perang, menjelang malam mereka akan gantungkan pedang di pohon zaitun. Kata Syekh Amin, nak beritahu pada waktu peperangan di zaman Al-Mahdi berlaku, peperangan itu hanya berlaku pada waktu siang, bukan dikhanakan oleh cuaca ataupun apa-apa, tetapi
pada waktu tersebut tidak ada lagi kekuatan ataupun kecanggihan teknologi yang kita ada sekarang, dan ini masih lagi tidak boleh diterima pakai oleh beberapa kelompok manusia. Bahkan ada di kalangan Islam yang masih lagi mentakwilkan bahawasanya yang dikatakan kuda dan juga pedang itu masih merujuk kepada meriam, kereta kebal, senapang dan sebagainya. Padahal tidak, kerana dunia melalui satu proses kehancuran satu demi satu demi satu. Bahkan pada hari ini kita pun sendiri boleh faham, zaman 50-an dulu tak ada komputer, lepas daripada tu ada komputer. Zaman kita duk pakai hak yang piring hitam tu, kita duk rasa tu habis meter dah. Habis piring hitam dia mai pula yang ni tip. Dapat tip tu pun kita duk fikir habis dah. Habis tip dia mai CD. Habis CD pun kita kata dah habis dah. Habis CD dia mai pula USB. Habis USB pun kita kata habis dah. Dia mai pula satu lagi yang hanya perlu dilayari dalam gadget kita, tak perlu pada USB pada. Dan teknologi ni pun dia akan mai satu tempat, satu waktu, satu masa dia pun akan menghadap dinding. Dia juga akan rapat ke dinding, hancur. Cuma waktu tu kita tak boleh nak jangka bila. Dengan kemampuan pada hari ni pun yang kita duk kata teknologi lah canggih. Di Jepun antaranya mereka boleh menganggarkan dan boleh menjangkakan di mana tempat secara spesifik akan berlaku tsunami. Ini disebabkan oleh mereka setiap tahun memang ada apa yang disebutkan sebagai tsunami. Setiap tahun ada. Bahkan setahun tu bukan 1-2 kali, 1,300 lebih. Dalam satu catatan tahun 2019, mereka kata pada tahun tersebut tsunami yang berlaku lebih daripada 1,362 kali. Tahun tu saja. Tsunami yang dikira daripada sekecil-kecil ombak sampailah sebesar-besar ombak. Cuma yang paling berat yang terkesan pada kita adalah sekitar tahun 2009 yang berlaku di Fukushima Sendai, yang menyebabkan adanya kebocoran loji nuklear di Fukushima. Yang itulah yang paling tinggi. Tapi dalam masa yang sama, mereka masih lagi meletakkan kecanggihan teknologi boleh detect benda tu. Dan ada juga yang mengatakan teknologi pada hari ini boleh tahu kita duduk di mana dan tang mana kita duduk tu, dengan siapa kita duduk, duk buat apa, semua mereka boleh tahu. Tapi sama jugalah MH370 mereka tak tahu pula. Itu yang kita pun nampak sangat kata teknologi ni dia bukan hanya diciptakan untuk kecanggihan, tetapi dicipta untuk dikawal. Yang tu yang kita nak kena faham. Dan sebaik-baik kawalan pun dia tetap juga akan menuju kehancuran. Pernah dalam satu artikel menyebutkan peperangan Al-Mahdi adalah peperangan yang menggunakan segala ketinggian teknologi pada waktu tu. Bila mana kita ambil sebahagian hadis dan juga Al-Quran, bahkan kita selalu jumpa, kita selalu ingat dan kita selalu dengar, setiap benda yang ada pada hari ini, waktu ini, saat ini akan bertemu dengan ajal. Semua benda tak terlepas walaupun satu hun. Semua benda yang ada dia akan bertemu dengan ajal. Baik benda tu adalah benda yang kita nampak, kita boleh pegang, kita boleh capai, kita boleh sentuh, ataupun benda yang kita rasa tak boleh sentuh seperti teknologi. Bahkan teknologi ni pun sudah pun dibunuh dan telah pun mati mengikut zaman peredaran dia. Kalau tengok daripada konsep televisyen, dulu pakai sistem analog, lah dah pakai digitalisasi, dia kena pakai bandwidth dan sebagainya. Macam kita duk ada berapa belah saluran saja. Di Thailand lebih daripada 1,000 channel boleh dicapai. Yang tu Thailand. Indonesia duk ada dekat 300 channel. Cuma ada yang berbayar, ada yang tidak. Dan bila kita tanya dekat sahabat kita di RTM, dia kata bandwidth yang digunakan oleh Jabatan Penerangan juga masih lagi berbaki untuk dimuatkan dan berkapasiti paling tidak untuk jalan dalam keadaan tidak ada lagging tu boleh masuk 80 channel lagi. Hak yang law ni. Dan dulu kalau kita tengok TV pun, daripada TV tak ada color sampai TV ada color, lepas tu pakai sistem area, kita duk target area ni lah habis dah. Pada area pun dah tak ada dah. Area pun dah tak ada dah. Lah pakai digital. Dan sama juga bila mana kita sebutkan ada orang yang mengatakan di akhir zaman, iaitu Imam Al-Mahdi punya zaman akan berlaku perang, dan perangnya adalah kemuncak teknologi. Tidak. Kemuncak teknologi berlaku sebelum tu. Dan kemudian yang dihancurkan oleh tangan-tangan mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata petroleum
Dia kata petroleum tu dia takkan habis. Ya, daripada segi logik dia memang takkan habis. Tuan-tuan cuba bayang kalau kita tengok balik macam mana berlakunya petroleum, dia adalah daripada endapan tulang-tulang yang terendam di dalam lapisan bumi, dan bila dikorek dia akan masukkan tube dia, akan masukkan pipe dia akan gali benda tu. Dan dahsyatnya lapisan-lapisan tu akan bertambah setiap tahun, sebab setiap waktu akan ada saja binatang yang mati dan terendam dan termendap dalam dasar lautan. Dan itulah yang akan menjadi lapisan demi lapisan demi lapisan, yang menjanjikan pada faham logik kita sumber biodiesel ataupun sumber petroleum ni tidak akan habis. Ya, betul. Tapi cukup takat perang Ukraine dan juga Rusia. Bila mana berlakunya perang, petrol ada, petroleum tu ada, tapi disekat untuk tidak dibolehkan untuk kita guna. Simple. Gas asli yang melalui kawasan Belarus masuk ke Ukraine juga ditahan oleh pihak Rusia. Siapa pun tak boleh pakai. Benda tu ada tapi tak boleh, sebab telah pun disekat oleh orang-orang tertentu dan kuasa-kuasa yang tertentu. Dan ini juga memberi gambaran kepada kita, semua benda yang ada pada ketinggian dan kehebatan teknologi ini dia akan juga hancur sampai satu masa. Dan bila hancur saja benda tu, kemudian barulah akan berlaku apa yang disebutkan al-malhamah al-kubra. Sama juga dengan sistem yang kita dapat signal telefon kita daripada zaman Ator sampailah ke hari ini. Dia main dengan sistem GPRS, dia naik kepada H, kemudian naik kepada 2G, naik kepada 3G, lah 4G, lepas tu 5G, lah kali low G. Itu ya, semua pegang buang lagu tu ya. Sebab kita tahu sifat dia akan habis dan habis dan habis. Tapi akal manusia tidak akan pernah berhenti untuk mengalah dan mencari lagi jalan bagaimana untuk meneruskan komunikasi. Cumanya siapa yang kawal, siapa yang dominan, siapa yang memonopoli, yang tu sahaja yang menjadi kayu ukur. Dan kemudian dalam hadis yang disebutkan mereka menggantungkan pedang mereka di pohon-pohon zaitun, itulah kata Syekh Amin nak menggambarkan kepada kita di waktu perang tersebut memang perang yang bukan kuno, bukan perang nomad, tetapi ketinggian teknologi pada waktu itu adalah itu. Ketinggian teknologi yang mampu untuk dicapai pada zaman Al-Mahdi adalah itu. Kerana kehancuran teknologi sebelum tu memang zero, kosong, tak ada apa tinggal. Dan benda ni juga digambarkan dalam beberapa siri kelompok-kelompok kafir lah, dalam beberapa gambaran mereka melalui filem dan juga science fiction punya drama. Antara yang kita sempat kita jumpa ada cerita tentang dom dan sebagainya. Orang dah tak ada apa dah, kena start balik pada awal, mengaji balik, guna kitab-kitab dan sebagainya. Sebab tu bila disebutkan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun, ya, memberikan gambaran pada waktu tersebut tidak ada lagi senjata-senjata canggih yang kita faham dengan machine gun, AK-47 dan sebagainya. Dan asbab daripada hadis ini juga kata Syekh Yasin, Allahyarhamu Syekh Yasin, yang ditembak menggunakan helikopter di Palestin. Dia kata salah satu daripada sebab satu badan daripada Israel kaji senjata-senjata yang dibuat daripada besi seluruh dunia adalah dikhanakan oleh hadis ini. Kerana kalau tuan-tuan benda tu boleh capai, tuan-tuan boleh cari je macam mana Yahudi ni mereka boleh letakkan sepuhan yang paling baik untuk buat pedang. Mereka dah buat dah, dan mereka dah try dah benda tu. Kerih juga termasuk dalam senarai senjata yang boleh disepuh dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Tak kisahlah dengan ada yang katakan kersani ke titanium ke, mereka letakkan zinc ke apa ke, ya, mereka dah try buat dan mereka dah pun ada benda tu. Bahkan memang di kalangan anak-anak muda orang-orang Israel diajak untuk bermain pedang, main pedang yang dibuat sendiri. Dan mereka juga diajar untuk berkuda, mereka juga diajar untuk memanah dengan latihan yang bukan biasa-biasa. Mereka tunjukkan kepada kita, ya, mereka main piano, mereka buat latihan menari dan sebagainya. Padahal di belakang tu mereka adalah satu orang yang masih lagi meneruskan latihan untuk menggunakan pedang dan juga kuda secara agresif dan juga berkala. Dan ini tidak dinafikan bila mana adanya satu usaha setiap tahun yang mana mereka akan masuk ke satu kawasan di Palestin yang terkenal
sebagai satu kampung yang pandai untuk menjinakkan kuda di Nablus, dan mereka akan rampai kuda yang dah dijinakkan untuk dibagi kepada anak-anak mereka untuk belajar naik kuda tu. Lepas masuk kampung orang sepasal, lepas rampai kuda pula, lepas tu lepas bawa balik kuda bagi kat anak-anak lepas naik, dan kemudian bila dah kuda tu dah tak boleh nak pergi dah, baru lepas bagi balik dekat orang-orang Nablus. Dan begitulah sampailah nanti bila ada kuda baru, lepas akan masuk pula dan ambil. Yang ini diceritakan sendiri oleh kelompok umat Islam Palestin, terutamanya di kawasan Nablus. Yang kedua yang nak beritahu, kata peperangan itu adalah peperangan yang berada pada keadaan yang tidak ada kecanggihan teknologi hebat ketenteraan, adalah apabila kita perhatikan dengan teliti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sehingga malam tiba, iaitu bila malam mereka berhenti. Pada waktu tu perang, bila masuk saja malam tak berlaku perang, tak berperang dah, sebab semua pekat berhenti. Kerana apa? Kata Syekh Amin Jamaluddin, benda ni tidak akan terjadi kecuali dalam satu peperangan yang memang menggunakan kuda dan juga pedang. Sebab kalau guna meriam, kereta kebai dan sebagainya, siang malam sama aja. Kalau ada lagi jet pejuang, pesawat tempur, kalau kata malam pun tak ada masalah, mereka boleh lock dengan radar mereka dan mereka lepaskan dia punya bom, tak ada masalah benda tu. Tapi disebabkan pada waktu itu ketinggian teknologi yang paling tinggi adalah hanya pedang, panah dan juga kuda, maka bila masuk saja waktu malam, tiba saja waktu malam, mereka akan berhenti daripada berada di medan peperangan. Dan kerana pada zaman moden menggunakan pesawat tempur, kereta kebai, kereta perisai dan meriam, tidak memerlukan nilai waktu dan juga masa. Buat pilah pukul apa pun boleh perang. Dan macam kita duk tengok pada hari ini yang berlaku di Ukraine. Sebab tu kita sebut kerana itu bila berkenaan dengan perang yang ada pada hari ini, dia masih lagi jauh dengan Malhamah Al-Kubra. Maksud jauh tu tadi bukanlah waktu, tetapi jarak beza cara perang zaman hari ini dengan Malhamah Al-Kubra tu tak sama. Dan saya tak boleh nak kata Al-Malhamah Al-Kubra itu masih lagi jauh. Tidak. Seperti kita sebutkan awal dulu, Imam Suyuti menegaskan tahun 1500 paling last. 1500 itu dah last dah. Kita lah dah 1443, nanti dah masuk 1444. Lagi berapa tahun saja lagi akan masuk tahun 1500. Mungkin kita sempat, mungkin kita tak sempat. Cuma apa yang nak digambarkan dan nak disampaikan, bahawasanya bila tiba waktu tersebut, Allah dengan kun fayakun Allah mampu untuk menghabiskan segala teknologi yang ada. Mampu dengan segala kekuatan Allah Al-Jabbar akan membuatkan dunia ini kembali kepada sedia kala, seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, antara yang dijadikan juga sebagai satu panutan ataupun satu rujukan untuk kita faham bahawasanya akan tiba satu zaman yang mana zaman yang kita akan jumpa nanti ni, zaman tu dia akan kembali kepada sedia kala. Antaranya disebutkan dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana'atil Iraq dirhamaha wa qafizaha wa mana'atil Syam madyaha wa dinaraha wa mana'atan Masr izdabbaha wa dinaraha wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sahih Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW berkata, Iraq akan menahan dirham dan juga takarannya. Kemudian Syam juga akan menahan mud dan juga dinarnya. Takaran maksudnya jenis ukuran berat. Mud juga salah satu jenis gantang yang dikenali di Syam. Mesir pula akan menahan timbangan dan juga dinarnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu bada'tum wa'adtum min haitsu bada'tum wa'adtum min haitsu bada'tum. Sesungguhnya kata Nabi, kamu pada ketika itu akan kembali seperti sedia kala. Kamu akan kembali seperti sedia kala. Kamu akan kembali seperti sedia kala. Hadis dalam rekod Imam Muslim. Perkataan yang terakhir itu memang Nabi SAW ulangkan sebanyak 3 kali. Imam Al-Qurtubi menyatakan
perkataan yang diulang 3 kali menunjukkan satu nilai urgensi ataupun satu nilai yang kecemasan yang amat terdesak. Kemudian Imam An-Nawawi pula membekalkan kepada kita dalam satu perkataan yang memberikan ulasan tentang hadis tersebut, iaitu sesungguhnya pada waktu itu kamu akan benar-benar kembali seperti sedia kala. Seperti sedia kala ni pula dicerakinkan lagi oleh beberapa ulama, antaranya Abdul Abbas Al-Qurtubi mengatakan sedia kala yang dimaksudkan pula adalah orang-orang yang melakukan kerosakan, terjadinya perpecahan dan agama ditinggalkan. Manakala Ibnu Hajar Al-Asqalani pula mengatakan dalam kitab Al-Fatah bahawasanya kembali ke zaman jahiliah, yang Nabi SAW kata kembali pada sedia kala itu manusia akan kembali ke zaman jahiliah, iaitu manusia yang mengabaikan hak-hak manusia yang lain. Manakala Imam Suyuti memberikan ulasan bahawasanya Islam akan pada waktu tersebut menjadi amat-amat terasing, seperti mana yang digambarkan dalam beberapa siri hadis Nabi SAW. Pada akhir zaman Islam itu akan kembali asing, akan menjadi ghuraba, akan menjadi gharib. Dan benda ni lah juga yang sedang kita lalui dari satu waktu ke satu waktu. Dan pada hari ini seperti mana yang kita dapat lihat, dia punya cuaca nak menuju kepada keadaan itu sedang dirancangkan oleh sekian pelusuk tempat, oleh sekian lapisan masyarakat, oleh sekian golongan-golongan. Hari ini bukan lagi bicara berkenaan dengan pembunuhan institusi. Dia bukan takat nak membunuh satu institusi, baik pondok ke apa ke, bahkan sampai ke tahap pembunuhan karakter ulama-ulama yang kita segan, yang kita hormat, yang kita muliakan. Dan tidak ada lagi ruang kebaikan yang kita boleh nak ceritakan tentang kebaikan ulama tersebut, kerana ulama itu tadi sudah pun ada pembenci dan juga orang yang melaknat atas dia. Dan lebih dahsyat, benda ni bukan berlaku di kalangan kelompok-kelompok yang kita kenal sebagai Rafidah, ataupun kita kenal sebagai kelompok-kelompok Jahmiyah, Mulhidin, golongan-golongan yang dikatakan sebagai tidak percaya pada agama. Tidak, tetapi di kalangan umat ini juga. Bahkan tidak ada lagi ruang untuk meletakkan keharmonian tertinggi. Dalam masa yang sama, bagi mereka menegakkan kebenaran itu adalah satu benda yang perlu disegerakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ulang dalam surah Al-As, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya dalam nak menegakkan kebenaran kena ikat dengan sabar, dan dalam keadaan kamu bersabar juga kamu kena turut menegakkan kebenaran. Yang tu je. Ya betul, benda yang nak tengok tu adalah benda benar, tetapi tak perlulah sampai kelang kabut nak mengkafirkan orang. Hari ini kita duduk dalam zaman tu dah, tak boleh nak buat apa dah. Baik kita berhati-hati ataupun kita tak ada hati, ataupun kita ni duduk dalam keadaan mengawal setiap perkara, golongan-golongan ni sentiasa muncul untuk memperkotak-katikkan setiap keadaan-keadaan yang ada toleransi, ada kebaikan. Mereka sentiasa mencipta titik-titik tembung, bukan membina titik-titik temu. Mereka senantiasa duduk dalam keadaan mencari nilai-nilai salah, bukan memperbetulkan kesalahan. Seperti yang kita sebutkan hari itu, nak mengkritik tidak ada masalah, tetapi kritik adalah kritikan yang membina. Kritikan tidak pernah membinasa kalau benar kritikan itu. Dan benda ni lah juga yang kita akan jumpa sampai ke tahap satu waktu nanti akan berlaku pertempuran dan pertemuan, bukan di kalangan orang kafir dengan orang Islam lagi, tetapi di antara orang Islam dengan orang yang juga Islam. Orang yang berkongsi syahadahnya, berkongsi Tuhannya, berkongsi nabinya, berkongsi kitabnya, berkongsi kiblatnya, tetapi duduk dalam masa yang sama ada nilai ana khairu min, aku lebih baik daripada golongan ini, aku lebih baik pada golongan itu, dan golongan yang paling baik adalah golongan kami, bukan golongan kamu. Sedangkan perkara tersebut tidak pernah dianjurkan, tidak pernah diberikan suruhan perintahnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam masa yang sama juga, bila sebut berkenaan dengan peperangan di zaman Al-Mahdi yang berkaitan tentang menggunakan kuda, antara yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, bahawasanya hadis yang berkaitan dengan peperangan yang menggunakan konsep kuda, panah dan sebagainya adalah satu perkara yang
ada kaitan dengan kewujudan zaman ataupun waktu pada masa tersebut yang tidak lagi mampu untuk meraih teknologi yang berlaku sebelum tu. Maksud dia, zaman tu kita tidak ada akses untuk dapat balik teknologi yang sebelum tu. Tak ada. Ilmu semua dah tak ada nak buat balik benda tu. Dan benda ni lah juga yang berlaku dalam banyak kali lah siri ataupun episod peperangan yang berlaku di dunia. Malaysia juga pernah mencatat bertemu dengan perkara yang sama ketika mana jatuhnya empayar-empayar Islam, Kesultanan Islam di tanah Melayu. Begitu juga di Andalus, begitu juga di Baghdad, bila mana diluluh lantahkan oleh kelompok-kelompok Mongol, Tartar. Dan begitu jugalah yang akan berlaku di akhir zaman kelak sebelum kemunculan Al-Mahdi, bila mana ilmu pengetahuan untuk kita dapat capai membina semula teknologi itu tidak lagi mampu untuk kita dapat. Sebab dah tak ada dah benda tu. Kerana itu antara yang disebutkan selalu bila sebut tentang akhir zaman, Allah akan mengangkat ilmu. Salah satu angkat ilmu itu adalah memberi maksud kepada kita dimatikan yang ulama, orang-orang yang alim. Ulama dekat sini, ulama pecahkan lagi, bukan kata ulama yang kita faham dalam panggilan ulama berjubah, berserban dan sebagainya, tidak. Tetapi orang-orang yang alim dalam setiap kemampuan nilai akal mereka. Ada orang di kalangan kita, dia mungkin pandai buat tikar mengkuang, mati maklum tu tak ada siapa dah boleh sambung. Ada orang yang pandai buat kacip dan sebagainya, kalau meninggal Pak Long tu tak ada siapa dah boleh sambung. Yang boleh buat putu kacang, tak ada dah kawan tu, tak ada lah. Kalau kata law ni nak cari balik yang teknologi nak buat, tu cerita pasal kuih raya kan, dan nak dapat balik tu payah lah. Kalau kata nak beli pun mungkin dia punya nilai dia tu, rasa dia tu, lazat dia tu, zuk dia tu tak sama, sebab telah dimatikan ulama. Ulama ni orang yang mengetahui. Bahkan sama juga dalam semua jenis teknologi yang ada, teknologi pembuatan makanan, teknologi pembuatan pakaian, teknologi pembuatan ketenteraan, semua benda tu ada nilai dan perlu untuk kita hargai semasa masih lagi kita boleh dapat benda tu, kita boleh akses. Kerana itu bila ada majlis, maksudnya majlis ilmu adalah adanya orang duk mengajak tentang apa-apa benda dan kita tahu benda tu adalah ilmu yang baik, maka rapatkan diri kita untuk memahami dan belajar benda tu. Walaupun benda tu mungkin cerita bab masak, mungkin benda tu cerita bab pertukangan, mungkin cerita benda tu bab jahitan dan sebagainya, tetapi disebabkan benda tu adalah ilmu, maka kita kena ambil kebaikan daripada ulama. Maksudnya orang yang mengetahui. Ulama juga bermaksud saintis, orang yang mengkaji secara dalam. Mereka melihat dengan melakukan kajian, yakni istiqra', bukan hanya dengan satu kali sahaja pandangan ataupun penelitian, tetapi banyak kali, yang berulang kali. Dan benda tu berlaku dan kita sendiri ambil maklum. Bila mana ada orang, bila mana dia tengok satu kedudukan air sungai sampai dekat tahap mana dia tahu dah yang ni boleh jadi banjir, yang ni tak boleh jadi banjir. Dia tengok cara angin mai, dia tahu benda tu. Bukan dia ahli nujum negara, tidak, tetapi dia telah melalui zaman istiqra', kajian demi kajian sepanjang kehidupannya. Mungkin dia masih muda, tetapi ada orang yang menyampaikan ilmu itu kepada dia, maka dia mengetahui. Sebab tu ilmu-ilmu ini dia pastinya akan terangkat akhirnya, paling tidak kalau bukan kerana hilangnya buku, hilangnya sekolah, hilangnya madrasah, tetapi disebabkan oleh kematian para alim ulama. Dan kemudian dalam perkara yang lain disebutkan juga, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat kepada penduduk Syam untuk mengajarkan berenang, memanah, berkuda dan juga mengajarkan kepada mereka situasi ketenteraan kepada anak-anak muda di zaman Sayyidina Umar dulu. Dah ada dah benda ni, tapi benda tu tak diteruskan sampai hari ini, kerana telah pun adalah yang kita katakan sebagai pengkhianatan sampai kepada kita tu. InsyaAllah azan dulu kan, azan dulu, kau boleh turun. Allah
Tayyib. Kemudian yang terakhir disebutkan daripada Al-Minawi. Al-Minawi, Syekh Al-Minawi hidup sekitar tahun 1031 Hijriah. Dia menegaskan dalam kitabnya Faidul Qadir bahawasanya mencuba melakukan aktiviti berkuda adalah sebagai satu usaha untuk memenangkan peperangan. Yang ini tahun 1031 Hijriah. Yang disebutkan juga pada perkataan Al-Minawi dalam Faidul Qadir bahawasanya ini maksud dengan melatih kuda adalah menaikinya, memacunya dengan melakukan perjalanan dengannya serta mengajari kuda tersebut beberapa hal yang diperlukan. Dan adapun makna kuda adalah setiap kenderaan yang digunakan untuk berperang. Ini kata Al-Minawi. Maksud yang disebutkan asasnya adalah dengan belajar untuk mengawal dan juga berusaha untuk memahami kuda. Dia bukan takat cara naik, bukan takat cara kita nak kenjui, bukan takat cara kita nak paksa dia lari dan sebagainya. Untuk brake pun kena ada cara, untuk kita nak bagi dia laju pun ada cara dia, untuk nak mengelak pun ada cara. Bahkan setiap tahun di satu kawasan sekitar Uzbekistan, Turkmenistan akan ada sahaja pertandingan yang menggunakan kuda sambil memanah sambil menunggang kuda. Dan dalam beberapa tahun belakangan kita dapati wakil daripada Malaysia menang banyak kali jugalah. Ada yang terbaru seorang budak perempuan yang masuk pertandingan tersebut dan menang. Dan dalam satu sisipan yang kita sempat baca artikelnya daripada School of Oriental and Asian Studies, ada satu kelompok yang buat kajian untuk kaji orang-orang yang duk naik tandingan kuda memanah ni. Sebab dalam 50 tahun belakangan ini ada kelompok daripada keturunan Yahudi sendiri yang cuba untuk masuk, tapi mereka tak boleh nak menang. Mereka tak boleh nak menang. Yang boleh untuk kawal menggunakan kuda sambil memanah ataupun berpedang dan sebagainya, sama ada Bani Asfar ataupun kelompok Eropah ini, ataupun orang-orang yang mai ke arah timur. Yang tu saja. Dan Nusantara sendiri juga menunjukkan kepada kita penggunaan kuda dalam setiap peringkat usia dulu adalah satu benda yang memang biasa, sehingga dimuatkan dalam undang-undang Qanun kerajaan-kerajaan Islam terdahulu tentang undang-undang kuda. Maksudnya benda tu adalah benda yang biasa. Sama juga dengan apa yang Al-Minawi mengatakan, setiap waktu tu kita juga kena mengetahui untuk cara proses benda-benda ataupun kenderaan yang digunakan dalam perang. Kita dah ada tentera, askar dan sebagainya, maka mereka lebih utamalah dalam bab artileri. Cuma untuk kita ni paling tidak kena ada satu persiapan kendiri demi untuk mempertahankan hak, maruah dan juga diri kita.
Dan dalam perjalanan umat di tanah ini juga, kita akan dapat kita dapat lihat dengan sekali lalu, kalau tengok balik di belah kita ni, banyak masjid sebenarnya yang ada meriam. Banyak masjid yang ada meriam. Dan salah satu daripada meriam ni, dia punya tujuannya adalah untuk paling tidaklah mengumumkan masuknya tarikh hari raya ataupun puasa. Dulu memang akan depa bubuh yang isi kosong tu, dia akan tembak beberapa kali untuk maklum, ataupun ada kematian ataupun ada kebakaran. Itu pun ada orang balas buat puai dah, kan? Allah, banyak masjid dulu ada. Dan antara lain disebutkan juga ia adalah tinggalan daripada perang Bisik pada sekitar tahun 1800. Dan lebih dahsyat lagi, bila sebut berkenaan perang, bila sebut tentang perang, kita yang sambut hari raya setiap tahun tu, kebanyakan kita orang Melayu, makan yang kita makan tu, makanan yang kita duk masak, makanan yang kita duk utamakan itu, sebenarnya tuan-tuan adalah makanan perang. Ketupat makanan perang, lemang makanan perang, rendang makanan perang. Ini dimuatkan oleh para syuhada dalam catatan mereka ketika mana perang dengan orang-orang kafir dulu di kalangan mujahidin kita, bila mana mereka bersiap untuk meninggalkan kampung halaman, ibu dan ayah mereka akan mempersiapkan makanan-makanan ini untuk dijadikan bekal sepanjang perjalanan perang. Dan sebab tu tak menjadi satu kepelikan bila datangnya hari raya, meriam dengan kita ni agak dekat. Cuma melak ni tinggal meriam buluh tu lah, kan? Meriam tin depa pijak kepek habis kalau doktor duk buat. Dulu dah. Kalau nak buka balik benda ni tu tahun 1800 dulu ni, benda tu well known dah. Kalau tuan-tuan tengok makanan kita ada rendangnya, serondingnya, itu adalah makanan perang. Apa maksud makanan perang? Makanan yang dibawa, bukan makanan yang disajikan di rumah. Makanan yang dibawa ke satu tempat yang berskala jauh. Dan ini bukan dilakukan dalam waktu-waktu yang kita kata zaman kita, dah sejak daripada zaman Nabi SAW. Tuan-tuan tengok balik iktibar daripada Badar berlaku bila? Bulan Ramadan. Kenapa perang berlaku pada bulan tersebut? Kenapa perlu untuk adanya perang pada bulan tersebut? Bukankah umat Islam sedang berpuasa? Ya, kerana bulan puasa adalah bulan terbaik di antara bulan-bulan yang Allah telah sediakan. Dan syahid pada bulan tersebut, Masya Allah, Tabarakallah, kedudukannya adalah cukup hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu bila kita sebut pada hari ni, kenapa pada hari raya kita berpakaian lengkap mesti ada sampinnya? Kenapa? Sebab itu adalah pakaian perang. Kalau dulunya kita akan pakai baju layangnya, kita akan pakai tengkolok, desta, tanjak dan sebagainya dengan bersampin apa semua, sebab benda tu dirasakan setiap kali Ramadan, setiap kali bulan puasa akan ada saja siri serangan perang untuk berhadapan dengan tentera kufar. Sebab dulu kita faham apa itu kufar. Hari ni kita tak apa nak clear apa itu kufar. Bila sebut berkenaan dengan orang iman dan juga orang kufur, kita pun jadi blur mana satu kufur, mana satu iman. Kalau katanya orang Islam tapi semayang jadikan kipas jadi imam, tak tahu lah. Jadi imam, lepas tu makmum hang kipas tak penin lah, tapi mengaku Islam, semayang online. Mengadap aku mengadap hang, buka telefon online. Habis semayang, suar tangan kod skrin, salam. Apa benda ni? Jadi ni. Sebab tu bila kita cuba bawakan nilai ni, dia jadi susah nak capai sebab kita tak ada nilai tu dah. Kita dah hilang benda tu. Yang tinggal lah yang macam saya sebut tadi lah, tinggal meriam buluh tu lah. Tapi kalau kita tengok balik satu-satu, macam mana keadaannya, macam mana kedudukannya, macam mana takbir rayanya, macam mana nilai yang kita bawa pada setiap kali tibanya hari raya Aidilfitri terutamanya, ya, kita akan jumpa beberapa perkara yang sebenarnya mencetuskan getar rasa, iaitu bulan Ramadan adalah bulan perjuangan peperangan yang terindah yang pernah dilakukan oleh mujahidin sebelum daripada kita. Tapi zaman kita dah takat berperang di bazar Ramadan hak tu yalah, kan, dia kilik plastik kiri kanan hak tu pun dah dikira perang dah tu. Tapi dulu tak. Sebab tu bila kita sebut tentang situasi ni, kita sebut tentang perkara ni, ya, tuan-tuan ketahuilah, bila main saja akhir zaman nanti, segala teknologi yang tuan-tuan harapkan pada waktu sekarang, baik daripada Google Map ke apa ke, semua akan musnah, hancur, luput.
waste ke apa ke, semua akan hancur. Dia akan mai balik satu zaman tu kita akan guna balik kemampuan teknologi, bukan kemampuan teknologi yang tertinggi pada waktu tu adalah seperti mana dahulu kala. Dan orang-orang kita ni bukan orang-orang yang pekak. Orang-orang kita ni adalah orang-orang yang alim tetapi telah dimatikan kealiman tersebut. Dulu boleh tahu tak mana tempat yang ada air, dia guna buah nyok lah, dia guna besi lah, apalah. Tak mana nak buat tapak rumah, dia akan koyak daun pokok nyok tu, dia akan baling. Tak mana tercacak, tang tu dia akan buat macam-macam. Dia boleh tahu tak mana tempat ada ikan, dia tahu tak mana tempat ada burung, bila nak tahan burung wak-wak dan sebagainya. Semua dia tahu. Ilmu tu ada. Tapi hari ni benda tu dimatikan dengan sebenar-benar mati. Bukan takat disembelih zabaha, tetapi dizabbiha, disembelih dengan sungguh-sungguh sembelih. Sampai kita pun tak tahu punca hari ni. Tak tahu punca. Buat hanya untuk mendapatkan keindahan, buat hanya untuk mendapatkan penghargaan, buat hanya untuk mendapatkan pujian, tetapi isi dan intinya adalah kosong, dimakan kasai, dimakan anak-anak. Tak ada apa. Kerana kita masih mengharap pada makhluk, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf kalau ada kekasaran bahasa tu berbicara telajak kata terasa tak mana-mana. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi. Kalau ada silap dan salah, kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam daripada saya, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.